Assalamualaikum semua, kita dah pun sampai ke pertengahan Ramadan dan macam-macam menu saya dah ajar dan macam-macam menu anda juga dah beli. Namun hari ini mungkin anda tak ada idea nak buka puasa makan apa. Apa kata saya ajar anda bersama seorang bekas asnaf untuk menu berbuka puasa. Jemput. Dah pun sampai di dapur saya di Minangkabau dekat Bukit Damansara dan buat semua pekerja saya nak ucapkan salam Hari Pekerja dan ingatlah bahawa anda adalah tulang belakang setiap syarikat, setiap gerai, setiap restoran, setiap organisasi yang anda bekerja. Hari ini saya ada seorang bekas asnaf yang akan memberi inspirasi untuk semua orang dan saya nak jemput Kak Rinawati. Silakan. Apa khabar Kak? Alhamdulillah, baik. Amboi, suara tu macam host. Okey, apa kata Kak tanya saya soalan? Tanyalah apa-apa. Ya, Datuk, ya. Apa soalan yang patut saya tanya dengan Datuk? Datuk kena bagi soalan untuk Nampak saya. tu, saya suka lontaran suara je daripada perut. Dan sebenarnya Kak Rina, Saya. kita akan berkongsi resipi ni. Saya akan masak sesuatu, Kak Rina kena tolong, boleh? Boleh. Tapi sebelum tu mungkin Kak Rina boleh kenalkan diri dulu. Siapa Kak Rina sebenarnya dan sekarang buat apa? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak kenalkan diri. Nama Kak Rinawati binti Abdul Rahman. Akak berasal daripada, kalau ikut sejarah kelahiran, akak bukanlah lahir di Malaysia. Akak lahir di Indonesia, Sumatera, Indonesia. Tapi akak berhijrah ke sini umur 8 tahun. Sekarang ni akak ada beberapa tahun di Malaysia selama 41 tahun. Wow, 41 tahun. Bermakna sekarang akak berniaga, betul? Ya, saya. Berniaga apa tu? Akak berniaga, buat masa ni akak berniaga tepi jalan sajalah. Okey, berniaga apa? Niaga nasi lemak je. Nasi lemak, lepas tu burger. Lepas tu akak ada buat catering. Oh, catering buat juga? Ya. Alhamdulillah. Catering yang bukakan untuk kursus-kursus asnaf. Okey, tapi sama-sama itu mungkin anda bertanya apakah resipi kita hari ini. Kita akan buat cendawan kukus salai bersama udang salai masak lemak cili api. Boleh Kak? Boleh, insya-Allah. Okey, akak seperti biasa masak. Okey, saya minta akak tolong dulu sambil-sambil itu. Kita letak serbuk kunyit sedikit. Okey, silakan Kak. Kita letak dalam 2 sudu kecil serbuk kunyit kat dalam kita punya cendawan kukus ni. Okey, letak dulu. Taburkan keliling. Okey, satu lagi. Okey, dah letak garam sedikit. Okey. Lepas tu untuk udang pun sama. Kita letak 1 sudu cukup. Okey, letak garam. Okey, saya minta akak gaul. Boleh? Boleh. Okey, sambil-sambil tu Kak, saya nak tanyalah ya. Akak dah dikatakan mendapat bantuan daripada zakat Selangor. Ya, saya. Tapi mungkin ada sesuatu yang akak tak pernah cerita dan berkongsi dengan ramai orang yang sedang menonton. Ya. Bilakah saat yang paling sukar untuk akak apabila bergelar asnaf? Sesuatu keadaan di mana akak tak boleh lupa? Ya. Masa yang boleh katakan yang sangat-sangat getir lah. Akak bermula mendirikan rumah tangga pada tahun 92. Okey. 93 akak dikurniakan seorang cahaya mata. Okey. Sampailah tahun sampai 4 orang cahaya mata. Okey. Bila dah dapat 4 orang cahaya mata, jodoh pertemuan kita tak tahu tangan Allah. Itu semua Allah punya kerja. Kita tak tahu rahsia Allah apa. Baik. Bila akak bercerai dengan suami, akak besarkan anak selama 5 tahun. Menjadi ibu tunggal. Selama 5 tahun? Ya. Okey. Menyara 4 orang anak. Seorang anak tu pula cukup sifat tetapi tidak sempurna. Macam kanak-kanak lain, boleh katakan kategori OKU. Baik. Jadi keadaan apa yang paling sukar untuk akak? Yang paling sukar yang saya tak dapat nak lupa, niat saya bila dah bergelar ibu tunggal, tapi masa tu saya belum lagi tahu tentang bantuan daripada lembaga zakat. Baik. Untuk terajut ekonomi asnaf pun belum lagi. Baik. Saya betul-betul besarkan anak selama 5 tahun tu atas bahu sendiri. Maknanya saya jadi ibu, saya jadi ayah. Dalam masa yang sama, saya berulang-alik pergi ke hospital membawa anak untuk dialisis. Bermakna dalam keadaan susah, tiada bantuan kewangan, tiada suami, anak yang istimewa, anak syurga ni. Ya. Makan tu macam mana? Maknanya akak kena bekerja. Memangnya niatnya kerana Allah. Tinggalkan anak-anak kerana Allah. Bila keluar je daripada pintu rumah, niat memang nak cari rezeki untuk anak-anak. Selama 5 tahun, akak hidup sendiri. Tanpa suami, tapi niat di hati akak akan buktikan. Selagi Allah kurniakan akak kesihatan yang baik, akak mampu jaga anak-anak. Jadi anak-anak
mesti dah rasa macam mana mereka tak dapat makan, tak ada baju. Apa yang akak bagi semangat dekat anak-anak? Apa yang akak cakap dengan diorang? Macam akak boleh beritahu, doakan aja lah mak, doakan mak. Apa yang mak buat ni semua untuk korang. Mak nak tunjukkan dengan masyarakat, nak tunjukkan actually dengan bapak korang yang mak mampu hidup tanpa ayah. Anak-anak jangan risau. Tapi memang niat di hati tu, memang nawa itu pasang. Bila melangkah pintu bendul tu memang niat itu betul nak cari rezeki untuk anak-anak. Selama 5 tahun besarkan anak-anak. 5 tahun besarkan anak-anak, kita belum bercerita apa-apa, akak dah menitis air mata. Apa yang membuat akak sedih sangat tu, Kak? Atau mengenai dia tinggalkan anak masa tu, anak yang besar umur darjah 4, yang kecil umur 5 tahun. Maknanya bila akak tinggalkan tu, nama itunya memang kerana Allah. Tapi alhamdulillah dalam akak kesusahan, dalam kesempitan hidup, Allah pertemukan akak dengan jiran-jiran yang begitu prihatin, dengan insan-insan yang berhati mulia, yang sentiasa ambil berat tentang anak-anak, tentang dia akak sendiri. Mana jiran-jiran tu banyak membantu, banyak sangat-sangat membantu. Alhamdulillah. Jadi di situlah akak dapat kekuatan, di situlah akak dapat semangat. Orang lain boleh, kenapa akak tak boleh? Sedangkan Allah ciptakan kita cukup sifat sempurna, ada akal fikiran, maknanya kita boleh guna. Apa yang Allah pinjamkan, manfaatkanlah sebaik mungkin. Jadi itulah yang akak buat sampai sekarang. Jadi ketika kepayahan tu, Kak, apa yang menyebabkan akak tiba-tiba kata, okeylah mungkin boleh minta bantuan daripada zakat. Silakan Kak, akak boleh bantu saya. Ya, ada seorang hamba Allah ni memanglah mungkin dia perhatikan akak, tengok macam mana kehidupan akak. Jadi dia syorkan kenapa anak tak nak cuba minta bantuan melalui lembaga zakat. Bas terus terang sebabnya anak kata anak tak tahu sumber-sumber begini. Tak betul-betul tak tahu ayah sumber-sumber macam ni. Anak kata kalau abah nak tolonglah anak kata. Jadi abah lah yang kenalkan dengan amir masjid, dengan masa itu ketua kampung ni. Saya duduk kat Batu Empat, Kariah Batu Empat. Masa tu Ustaz Nopal untuk bagian Kariah masjid, yang untuk ketua kampung masa tu Tuan Haji Johari. Insan ni lah yang tolong saya pergi isi borang dan bawa saya pergi ke pusat zakat. Masa tu saya urusan dengan Ustaz Yusmizan. Masa tu dia punya zakat masih dekat Kamda. Okey, jadi lepas dapat bantuan daripada zakat tu, berapakah jumlah pertama yang akak dapat masa tu? Yang pertama jumlah ingat lagi tak berapa ringgit dapat? Bantuan persekolahan saja. Akak memang mohon bantuan untuk sekolah saja. Yang lain akak tak pernah mohon pun. Memang tak pernah terfikir pun nak mohon. Sebabnya akak kata akak masih boleh bekerja rasanya. Jadi masa minta bantuan persekolahan tu, berapa umur anak akak? Masa tu anak yang sulung umur darjah 4. Yang paling kecil umur 5 tahun. Baik. Di situlah mulanya bantuan. Jadi dengan duit bantuan daripada zakat tersebut, anak-anak dapat pergi sekolah, beli baju. Ya, betul. Bantuan hari raya, bantuan persekolahan saja, itulah je yang akak dapat daripada zakat. Okey, sebelum dapat bantuan tu, selama 5 tahun, ya. Keadaan yang susah dengan baju anak-anak tak ditukar, betul? Ya. Makanan macam mana, Kak? Makanan tu, maksudnya ialah akak boleh masak. Kalau makanan boleh katakan nak makan ayam pun, nak makan ayam sekali, seminggu sekali pun susah. Datuk cakap terang-terang aja tak nak. Habis kalau tak makan ayam, makan apa? Makan biasa-biasa, makan telur, makan apa yang kita mampulah, bergantung pada gaji yang saya dapat. Jadi hari yang paling sukar lah, maksudnya dengan duit tak ada, apakah makanan yang paling menyayat hati untuk akak? Walaupun rezeki, tapi ada orang makan nasi dengan garam, nasi dengan telur saja. Akak ingat tak? Yang menyayat hati, saya tinggalkan anak di bulan Ramadan, saya bekerja, tinggalkan anak kecil-kecil. Anak saya balik, bila saya tengok balik, anak saya seorang belakang rumah memang banyak pokok kangkung. Anak-anak, memang anak-anak kakaknya rebus kangkung, goreng telur, masak nasi. Mana petik kangkung tepi longkang? Belakang rumah. Belakang rumah tu memang ada pokok-pokok lah Datuk. Tak, saya dengar pun saya sedih, Kak. Tapi ialah itu. Tapi itu memang realiti. Saya bukan untuk tak ihsan, tak ada. Tapi itulah realiti kehidupan yang saya lalui selama 5 tahun saya tak ada suami. Saya tinggalkan anak di bulan puasa. Bila saya balik kerja, saya kerja 8, kadang-kadang 8.5 lah. Bila saya OT, balik pukul 8 malam, pukul 7. Bila tembok buka, saya tengok anak-anak memang dah buka, itulah yang adanya. Yalah, faham, Kak. Tapi ialah sekarang ni Allah bagi rezeki sedikit dengan bantuan daripada lembaga zakat. Okey, Kak, sambil-sambil tu kita masak juga. Apa yang berlaku sekarang, saya tengah salai udang
bersama dengan cendawan kukuh. Saya salai cara moden lah, bermakna tak pakai minyak. Kita bakar sampai dia keluar dia punya bahagian-bahagian hitam tu, jadi bau wangi daripada kunyit tu dah keluar. Dan sekarang Kak dekat sini, saya dah blend bahan-bahan untuk kita jadikan lemak celapi. Okey, Kak tolong blend. Tekan-tekan je. Saya siapkan periuk. Ya. Okey Kak. Okey, blend sikit lagi Kak. Okey Kak, jadi bila sekarang dah berniaga kan? Kakak kata Kak berniaga tepi jalan, buat catering. Mungkin boleh cerita apa lagi yang Kak buat catering? Lalu apa yang Kak masak? Sebab sebelum ni, sebab selain daripada akak buat catering untuk peserta ataupun untuk staf-staf MAI sendiri, akak ada buat masak untuk orang kahwin lah. Tapi diorang panggil akak lah, diorang panggil. Kebanyakan buat sendiri, cakap tengah-tengah je kita tak ada kemampuan, modal pun tak ada yang tinggi, modal yang besar tak ada. Jadi diorang panggil jadi lah dengan, untuk masak. dengan kemudahan, bantuan yang diberi oleh lembaga zakat, ada tak kelas-kelas yang Kak bagi? Oh, cukup banyak. Sekarang ni tu yang akak gunakan, setiap modul yang akak dapat daripada teras sendiri, semua akak combinekan. Lepas tu akak pandang balik semula. Bila akak depan tu akak kumpul balik semula, ke mana hal yang akak patut pergi. Ke mana hal tuju yang patut akak boleh buat. Maknanya akak kena buat fokus satu benda lah. Kena fokus satu benda. Jadi akak tak nak campur-campur banyak-banyak, nanti akak takut tak boleh buat. Semua banyaklah, banyak kursus-kursus yang akak pergi, macam buat paste, buat frozen untuk kuih-kuih komersial, untuk biskut. Mana sekarang ni segala modul tu akak guna pakai. Bermakna sekarang akak tidak lagi bergelar asnaf? Tidak. Bermakna anak-anak telah menikmati sedikit rezeki yang lebih daripada dulu, betul? Ya, Alhamdulillah. Jadi apa yang akak pesan pada anak-anak akak bila sekarang dah ada sedikit kemampuan untuk bagi dia makan, baju dan sebagainya? Yang mampu akak pesan pada anak-anak, jangan lupa background keluarga asal. Pertama sekali jangan lupalah asal usul kita. Di mana kita datang, bila kita dah ada lebih sikit rezeki, berkongsilah dengan insan-insan lain. Itu pesan paling utama daripada akak untuk anak-anak. Walau kita duduk jauh mana sekalipun, asal-asal kita jangan lupa sama sekali. Jangan lupa sesekali, jangan dilupa. Ya, kadang-kadang anak-anak tu dia tahu kepayahan kita. Dan kadang-kadang dia lupa juga yang mak bapak dia pernah susah. Betul Kak? Jadi mungkin akak boleh bagi panduan sikit lah. Mungkin ramai asal-asal di luar sana yang tak tahu bahawa mereka boleh berusaha dan minta bantuan daripada lembaga zakat untuk diberi sedikit bantuan kewangan dan juga apa juga bantuan untuk mulakan perniagaan. Mungkin akak boleh cerita dengan dia apa yang akak galakkan untuk asnaf-asnaf ni. Tapi ialah akak galakkan kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana yang sama ada dengan akak ataupun yang tak ada. Nasihat akak, sebelum kita memohon apa-apa bantuan daripada terajuk ekonomi ke ataupun zakat sendiri, maknanya kita kena buat persediaan dulu sendiri. Maknanya bila bantuan kita perolehi, jangan salah guna. Mana kita betul-betul dah boleh mampu ke tak mampu. Kalau betul-betul rasa ada mampu, yakin, baru kita boleh mohon. Tapi kalau belum mampu, janganlah cuba nak mohon-mohon untuk modal. Ya, sebabnya kita ni manusia biasalah Datuk. Saya. Kadang-kadang takut kita terlepas. Kadang-kadang kita nakkan ini, nakkan itu. Bila sampai satu tahap, nanti yang dibantu tu entah ke mana, kita sendiri pun tak tahu nak hala tuju ke mana. Baik. Jadi apakah mungkin cabaran baru untuk akak bila bergelar seorang peniaga? Cabaran baru untuk akak dah tentulah akak nak menjadi seorang yang pembayar zakat yang berjaya satu hari. Jadi akak nak jadi pembayar zakat. Itu yang saya kagum sebenarnya. Saya nak dengar benda tu, nak keluar daripada mulut akak sendiri bahawa dulu menerima bantuan zakat dan kini menjadi pembayar zakat. Ya. Itulah niat akak. Akak nak kalau boleh tiap-tiap tahun akak nak bayar zakat walaupun dengan yang sikit lah, dengan kadar yang sikit. Alhamdulillah. Maknanya setiap yang akak miliki itu ada rezeki orang lain kat situ. Mana akak kena kongsi dengan insan-insan lain. Alhamdulillah. Dan Kak, sebenarnya saya dah masak juga untuk akak. Yang ni saya biar lama sikit. Saya nak ke dapur sekejap. Saya dah siap masakkan udang bersama dengan cendawan kukuh. Akak tunggu sekejap, okey? Okey. Kak Rina. Saya. Ini yang saya dah masak siap-siap untuk akak. Jadi boleh guna untuk buka puasa sekejap lagi. Yang ni saya sambung masak. Okey, dan saya ada juga hamper Kak daripada sponsor kita, daripada Rex. Ini dia untuk akak bawa balik. Okey, mungkin ada pesanan terakhir untuk kawan-kawan, untuk saudara mara, untuk mereka yang masih di dalam kelompok asnaf. Ringkas dan padat, sila Kak.
nasihat saya untuk sahabat-sahabat ataupun keluarga yang terlibatkan yang dah menjadi asnaf, keluarga asnaf lah. Nasihat saya, jangan terus duduk di bawah kepompong yang sama. Kena berusaha. Hidup kena ada usaha. Nak berjaya bukan nak mencapai satu kejayaan bukan satu benda yang mudah. Kita kena ada semangat yang kuat. Kena tekankan dalam diri yang kita betul-betul nak keluar daripada kepompong kemiskinan. Alhamdulillah, saya seronok dengar apa yang telah Kak nyatakan. Dan jangan lupa, tunaikan zakat harta dan zakat fitrah anda hanya di hujung jari saja. Pay smart, stay smart. Jumpa saya esok waktu yang sama, 6.30 petang dengan menu yang lebih menarik. Stay safe. Assalamualaikum. Okey Kak, jom Kak. Saya tolong bawa ni. Akak bawa lauk. Buka puasa. Alhamdulillah. Jom, silakan.